Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel CM Kaizen dan hari ini cikgu akan kongsikan bagaimana menggunakan maklumat daripada bahan ransangan serta kita compilekan bersama kad pesta dan juga kad kempunan. Kali ini kita akan bincangkan soalan Trial SPM 2021 daripada Negeri Melaka, kertas 2 set 2. Dan kita akan bincangkan bahagian struktur pada nombor 4C. Jom kita lihat soalan berikut. Gambar berikut menunjukkan konflik dunia hari ini. Kita ada konflik di Syria, perang Palestin Israel dan pelarian Rohingya. Sebagai generasi muda, nyatakan harapan anda terhadap PBB bagi mengelakkan konflik di atas berlarutan. Harapan anda 4 markah untuk gambar ini. Cuba kita gunakan stimulus daripada gambar yang ada. Bila kita lihat semula gambar ini dan kita kaitkan dengan apa harapan anda terhadap PBB sebagai generasi muda, apa harapan anda terhadap PBB? Kita boleh lihat ada masalah di situ masalah peperangan, masalah keselamatan, masalah keamanan lah Sebelum kita menjawab soalan ini, kita akan lihat kepada kad pesta yang digunakan daripada teknik pesta yang cikgu kongsikan sebelum ini. Sila rujuk video pesta ataupun teknik pesta yang telah cikgu kongsikan sebelum ini, yang mana terdapat penekanan perkataan-perkataan yang boleh kamu gunakan untuk menjawab soalan-soalan kebat. Dan ada kaitan, cuba kita kaitkan dengan PBB. Jadi cikgu telah keluarkan perkataan pentadbiran, P penting, P peranan, P piagam PBB. Selalu tak dengar perkataan piagam PBB. P perpaduan, P politik. Kita keluarkan dulu perkataan-perkataan tersebut dan kita kaitkan dengan S selamat, keselamatan, A aman, adil, boleh juga dikaitkan dengan E ekonomi, T tanggungjawab. Sebab soalannya harapan kita sebagai generasi muda. Jadi ini beberapa perkataan yang boleh kita gunakan untuk kita menjawab soalan ini. Okey, mari kita lihat soalan. Sebagai generasi muda, nyatakan harapan anda terhadap PBB bagi mengelakkan konflik di atas berlarutan. 4 markah. Katakan kita ambillah beberapa perkataan, pentadbiran, keselamatan, perpaduan. Kalau adalah kita boleh buat ayat aman, keadilan, adil. Dan jom kita buat ayat ringkas. Okey, daripada soalan ini, cikgu telah potongkan, nyatakan itu soalan. Sebagai generasi muda, yang ni mana cikgu ambil? Kita ambil daripada kepala ayat, daripada ayat yang diberi, soalan yang diberi. Sebagai generasi muda, saya berharap agar PBB dapat memastikan pentadbirannya dijalankan dengan adil bagi mengelakkan konflik dunia berlarutan. Selain itu, PBB perlu memastikan mereka memainkan peranan sebagai badan yang menjaga keamanan dunia. Okey, di sini warna hijau ini cikgu gunakan atau masukkan perkataan yang kita kaitkan dengan kad pesta tadi. Baru 2 markah di situ dan kita sambung ayat berikutnya. Apabila PBB memainkan peranannya, maka ini dapat memastikan keselamatan dunia berada dalam keadaan terkawal. Seterusnya, PBB dapat memastikan keamanan terus berkekalan di peringkat antarabangsa. Akhirnya,
keadilan dapat dinikmati oleh masyarakat yang ditindas ataupun keadilan dapat diberi kepada masyarakat yang tertindas. Kamu buatlah ayat yang ringkas yang boleh kamu sesuaikan dengan situasi ataupun soalan yang diberi. Okey, kita compilekan jawapan tadi dalam satu slide dan kamu boleh tengoklah yang ini tadi dah menggunakan perkataan pentadbiran, peranan, keselamatan, keamanan dan keadilan. Di sini kita dah gunakan beberapa perkataan daripada kad pesta dan dekat mana markah-markah yang akan diperoleh adalah di pentadbiran, peranan, ni peranan double so dia bagi satu je lah, keselamatan, keamanan dan keadilan, yang mana yang bersesuaian. Jadi maksimum markahnya adalah 4 markah dan kamu telah beri sebanyak 5 markah. Maksimum pengiraan bagi soalan ini adalah 4 markah sahaja. Okey, ini adalah skema jawapan bagi soalan tersebut. PBB perlu tegas menegakkan keadilan. Kita dikaitkan dengan keadilan tadi, mempertahankan matlamat penubuhan dan piagam PBB. Ni kalau kamu ingat perkataan piagam PBB, perjanjian yang telah ditentukan dalam PBB. Tidak menjaga kepentingan negara tertentu sahaja. Ni kalau kamu boleh kaitkan, kamu boleh ingat, baguslah. Mengambil tindakan kepada negara-negara yang melanggar piagam PBB. Ini berkaitan dengan fakta kedua, mengenakan sekatan ekonomi. Maksudnya dalam pesta tadi, e-ekonomi boleh digunakan kalau kamu nak menjawab soalan ini. Ketegasan PBB menjamin keamanan dunia. Jadi jawapan kamu tadi boleh diletakkan di mana-mana yang munasabah. Seterusnya kita akan lihat kepada soalan yang kedua. Cikgu gunakan trial SPM 2021 Negeri Terengganu. Ini adalah di bahagian esei nombor 9A. Begitu juga akan saya kongsikan soalan yang berkaitan dengan bahan ransangan. Kamu boleh gunakan stimulus dan keluarkan maklumat daripada imej yang telah kamu lihat. Sebelum kita lihat kepada imej, kita lihat kepada soalan. Kemampuan Malaysia menangani isu kesihatan global dengan berkesan membolehkan kedudukan Malaysia dihormati oleh negara lain. Berdasarkan gambar 3 dan pengetahuan anda, ni kebat ni, pengetahuan anda. Walaupun soalan ni terletak di bahagian 9A. Di bahagian A tu ada fakta dan juga ada kebat. Apakah tindakan kerajaan Malaysia untuk mengawal penyakit tersebut? Kita nak apa tindakan kerajaan Malaysia untuk mengawal penyakit tersebut? Okey, jom kita lihat, kita keluarkan stimulus daripada imej yang dikongsikan. Okey, daripada imej kita tadi perlukan 4 markah sahaja. Anda mesti nampak ni Hari AIDS Sedunia. So keluarkan perkataan ini, Hari AIDS Sedunia. So itu adalah sebagai stimulus dan kita akan buat ayat sendiri. Pun kamu keluarkan perkataan tanggungjawab bersama. Kemudian gambar di sini. Kita boleh keluarkan perkataan imunisasi, vaksinasi. Kita boleh gunakan dan menjawab soalan tadi. Dan yang ni, apa yang kamu faham daripada gambar ini? Yang ini adalah pemakaian topeng muka ataupun pelitup muka. Dan ini adalah program vaksinasi bagi meningkatkan pertahanan badan melawan COVID-19. So itu adalah beberapa stimulus yang saya kira dah lebih daripada 4 markah. Okey, kita lihat. Ada lagi. Tadi soalan berdasarkan gambar dan pengetahuan anda.
Apakah tindakan kerajaan Malaysia untuk mengawal penyakit tersebut? Okey, di sini cikgu nak beri penekanan kepada soalan tindakan kerajaan Malaysia untuk mengawal penyakit tersebut. Bagaimana cara untuk mengawal penyakit tersebut? Mengawal penyakit itu dari merebak lah. Kalau kita direct, kita jawab secara spontan. Kawallah penyakit dari merebak. Itu daripada kita punya pengetahuan sedia ada. Memberi rawatan yang berterusan kepada pesakit. Kan? Itu cara kita mengawal penyakit tersebut. Beri rawatan berterusan kepada pesakit. Kalau kita kaitkan dengan COVID, mestilah kita menjaga kebersihan melalui pengalaman. Ini boleh kita dapatkan idea menjaga kebersihan diri. Sentiasa cuci tangan dengan sanitizer atau bersihkan tangan dengan sanitizer, menjaga jarak 1 meter. Okey, seterusnya untuk menjawab soalan-soalan langkah tindakan, kamu juga boleh menggunakan kad kempunan ataupun teknik kempunan, iaitu kempen, media massa, pendidikan, undang-undang jika berkaitan dan AN, tindakan jika berkaitan. Jom kita sesuaikan dengan soalan ataupun stimulus yang diberi. Berdasarkan gambar 3 dan pengetahuan anda, apakah tindakan kerajaan Malaysia? Kerajaan perlulah mengadakan kempen. Kempen bagi mengingati Hari AIDS sedunia. Kamu buatlah ayat ringkas. Di sini cikgu sekadar gunakan contoh ayat yang ringkas. Kerajaan perlulah menyebarkan maklumat melalui media massa. Maklumat apa? Maklumat berkaitan AIDS ataupun maklumat berkaitan imunisasi COVID-19 di media massa agar maklumat tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat. Tindakan kerajaan. Apakah tindakan kerajaan? Kerajaan juga perlulah menerapkan pendidikan tentang penyakit tersebut ataupun wabak tersebut melalui pendidikan. Maksudnya melalui pendidikan menerapkan, ini merupakan tanggungjawab kita bersama bagi mengawal penyakit tersebut. Buat ayat yang ringkas. Okey, untuk UN undang-undang jika tiada berkaitan, kita boleh tinggalkan, tapi kita boleh gunakan tindakan. Apakah tindakan kerajaan Malaysia untuk mengawal penyakit tersebut? Adalah dengan memastikan setiap rakyat mendapatkan imunisasi ataupun vaksin bagi melindungi diri mereka dan keluarga mereka. Jadi itu beberapa ayat ringkas yang dapat cikgu kongsikan secara spontan. Ini adalah skema jawapan. Kementerian Kesihatan bertindak proaktif melakukan pemeriksaan kesihatan secara berterusan. Ini bagi penyakit AIDS. Memberi rawatan kepada mangsa. Lebih kurang samalah dengan tadi yang kita bincang, rawatan kepada mangsa secara berterusan. Mengurangkan, tapi kita tak sebut mangsa, kita sebut pesakit. Tak ada masalah. Mengurangkan penularan daripada ibu kepada anak. Ini kalau ibu tu mengandung. Mendukung hasrat PBB menjalankan dunia bebas AIDS. Tu idea-idea macam ni kalau pelajar banyak membaca mungkin boleh menjawab soalan begini. Kalau tiada, bolehlah gunakan kad pesta ataupun menjawab soalan berdasarkan stimulus yang diberi serta menggunakan kad kempunan. Menyambut Hari AIDS sedunia. Tadi daripada kita mengadakan kempen, kita boleh menyambut Hari AIDS sedunia. Jawapan yang kita kongsikan tadi ada di mana-mana jawapan yang munasabah. Dan seterusnya untuk COVID-19. Membuat saringan kesihatan, kuarantinkan diri jika terdapat sebarang gejala, memakai topeng muka ataupun pelitup muka, kekal berada di rumah. Ini melalui pengalaman kita sendiri daripada pemerhatian kita. Kita boleh menjawab soalan ini.
menjaga kebersihan diri dan menjaga jarak 1 meter dan jawapan-jawapan yang munasabah. Jadi saya harap kamu semua dapat idea bagaimana menggunakan stimulus mengeluarkan maklumat daripada bahan ransangan yang diberi, sama seperti kamu mendapat bahan ransangan bagi menjawab soalan esei dalam bahasa Melayu. Jadi kamu boleh gunakan kaedah yang sama, keluarkan apa yang kamu faham daripada bahan ransangan yang dikongsikan. Selamat mencuba. Semoga semua calon SPM berjaya mencapai kecemerlangan. Kamu usaha lagi dan usaha lagi. Kita ada masa lagi dalam masa sebulan daripada sekarang. Sekian saja. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke akhir video. Jika kamu mendapatkan manfaat, sila kongsikan video ini kepada rakan-rakan kamu yang lain. Jangan lupa like, subscribe dan share channel ini supaya akan berterusan memberi manfaat kepada kamu nanti. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Salam Kaizen, Continuous Improvement. Jumpa lagi. Bye.